Baiklah, kita akan teruskan dengan menyelesaikan masalah melibatkan daya paduan dan raian daya. Satu soalan yang ada dalam buku teks, subtopik 1.2. Okey, boleh tengok latihan masing-masing. Kalau ada boleh terus semak awak punya jawapan awak. Sama ada betul ataupun salah lah. Ini telah saya kongsikan dalam Google Classroom pada minggu yang kedua itu. Okey, rajah 1 menunjukkan daya-daya yang bertindak ke atas sebuah kereta sorong yang ditolak oleh seorang petani. Okey, semua dah ada punya, ada soalan ni kan? Latihan-latihan yang dah buat tu janganlah letak kata, simpan elok. Masuk sekolah nanti saya akan tengok. Okey, ni seorang pekerja dia telah menolak satu kereta sorong. So dekat kereta sorong ni kita nampak ada beberapa daya lah. R yang bertindak ke atas. Lepas tu ada rintangan FR bergerak menentang arah dia punya pergerakan pekerja ni. Kemudian ada W ke bawah. So W ni adalah merujuk kepada berat atau beban yang ada pada yang ada dalam kereta sorong. Okey. Daya tolakan 480 Newton, berat yang diberikan berat adalah 760 Newton, kemudian daya tindak balas R 520 Newton, geseran adalah 390 Newton. Okey, soalan minta dengan meleraikan daya T kepada komponen mengufuk dan komponen menegak, tentukan daya paduan ke atas kereta sorong itu. Okey, sekarang kita akan leraikan dahulu komponen daya T. Kita akan leraikan daya T. Okey, berapakah sudut daya T tu? 30 dengan 30. 30 mengufuk kan? 30 mengufuk. Okey, ni daya dia. Ya, 30 ni sudutnya 30. So kita akan buat dia punya paksi komponen mengufuk. Okay, komponen mengufuk. Saya buat warna biru lah juga. Okay, komponen mengufuk dia dan juga komponen menegak. Sebab kita kena leraikan dahulu komponen T. Untuk kita tengok bagaimana apakah daya-daya lain yang wujud untuk kita mencari daya paduan. Okey. So yang berwarna biru ni adalah daya-daya yang dihasilkan oleh T lah. Okey, ni T, kemudian yang mengufuk sebagai TY, yang menegak sebagai TY, yang mengufuk sebagai TX. Sudutnya adalah sebanyak 30 darjah. Okey, dalam masa yang sama kita ada daya-daya yang lain. Daya-daya yang lain, saya akan lukiskan daya yang lain. Okey, daya yang ke atas, yang pertama adalah daya tindak balas. Daya tindak balas iaitu R. R bertindak ke atas. R bertindak ke atas. Okey, kemudian ada berat ke bawah. Ada berat ke bawah. Dan juga ada daya geseran ke belakang. Okey, ada daya geseran ke belakang. Okey. Saya labelkan ini ada FR. Yang ini sebagai berat, yang atas ni sebagai tindak balas normal dia. Okey. Sekarang kita cari komponen mengufuk. Komponen mengufuk TX. Okey, kita nak kira TX.
Okay, so Tx adalah sama dengan T cos theta. Okay, sama dengan 480 cos 30 darjah. Okey, satu peringatan untuk awak semua ambil tahu ataupun ambil berat, semasa mengira berkaitan dengan penggunaan cos, pastikan awak punya mod bagi kalkulator awak dalam mod degree. D jangan R. Kalau R nanti dia punya nilai tu lari sikit. Pastikan mod kalkulator awak adalah dalam mod D. Tengok atas tu D, degree Okey, so dapat berapa kat sini? 415. 415.69. 415. 15. Okey, 415. Puluhan 69. 69. Okey. Newton. Okey, ni untuk Tx. Okey, untuk Ty 240. sin theta sama dengan 480 sin 30 sama dengan 2. Apa ni? 240 Newton. Okey. So dapat yang kat situ, kita nak kira. Kita dapat maklumat yang kita dah ada kat sini adalah Ty. Okey, kita tulis semula Ty yang kita dapat adalah sama dengan 240 Newton. Okay, Tx kita dapat adalah 415.7 Newton lah. Kita bundarkan. Okey, sudah dapat komponen menegak dan juga komponen mengufuk. Sekarang kita nak kira dia punya daya paduan. Nak kira daya paduan. So macam mana kita nak kira daya paduan? Okey, pertama nak kita kira yang menegak dulu. Kita kira yang menegak dululah. Okey, untuk komponen menegak ada daya ke atas mesti tolak dengan daya kat bawah. Jumlah daya ke atas. Okey, jumlah daya ke atas ada Ty dengan R. Okey, so kita kira tolak tolak. Okey, Ty berapa? Ty tambah dengan R tolak dengan double W. Okey, Ty berapa? 240. R berapa? 520. Okey, betul tolak berapa W? 760. Okey, so dapat berapa? Sifar. Ni rumusnya daya paduan daya paduan sama dengan Ty tambah dengan R. Sebab apa tambah ni? Sebab dekat atas ni ada dua daya yang bertindak. Okey. Tolak dengan W. Kenapa tolak W? Sebab W pada arah yang bertentangan. Kita tolak. So dapat sifar. So daya paduan menegak sama dengan sifar. Okey, seterusnya kita kira pula. Ada daya paduan mengufuk. Daya paduan mengufuk. Daya paduan mengufuk kita akan lihat adalah pada Fx. Pada X yang mengufuk ni. Okey, untuk mengufuk ni ada berapa daya je? Ada dua daya sahaja. Okey, daya bersih X adalah sama dengan yang ke kanan apa? Contoh kanan. Nak ambil ke kanan positif boleh. Fr tolak dengan ke kiri. Contohan ke kiri. So dapat Tx Okey, sebab ke kanan biasa kita ambil positif Ke kiri kita ambil negatif. Okey, jadi apa yang kita dapat?
Nak yang besar tolak yang kecil. Okey, yang besar tolak yang kecil pun boleh. Kalau yang besar tolak yang kecil kita tukarlah. Okey, yang besar tolak yang kecil pun boleh kita tukar TX tolak dengan FR. Okey. TX tolak dengan FR. TX tolak FR. Sebab nak yang besar tolak yang kecil kan. Okey, so 415.7 tolak dengan 390. 390. So berapa dapat jawapan? T Point 25.7. berapa? Negatif 25. 20, negatif 25? Ah. 25. Okey, 25.7. Okey. Sebab tadi saya yang besar tolak yang kecil kan. Sebab yang besar tolak yang kecil. Okey, dapat kalau negatif 25.7 pun betul sebab bila kita gunakan ambil FR tu sebagai positif, kemudian yang ke kiri tu sebagai negatif kan. Dapat negatif 25.7. Okey, tapi nanti kalau dalam ni kita akan moduluskan dia lah sebab kita nak nilai yang positif tu. Dari paduan tu kita nak nilai yang positif. Okey, kalau kita dapat negatif maksudnya ke mana dia bergerak? Dia bergerak ke kiri. Okey, kalau dapat negatif tadi maksudnya dia bergerak ke kiri lah. Okey. Jadi saya ulang semula. Okey, yang ni kalau kita gunakan case, kita ambil yang besar kan. Okey, sekarang kalau kita gunakan case, ada tak paparan ni? Nampak tak saya punya slide? Nampak. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey. Nampak okey. Okey, saya pergi kepada yang basic je. Okey, yang basicnya adalah yang ke kanan. Yang ke kanan kita ambil FR, tolak dengan yang ke kiri, TX. So, dapat sama dengan 390 tolak yang ke kiri 415.7. So, dapat adalah negatif 25.7 Newton. Okey, maksudnya kat sini, apabila dapat negatif, arahnya ke kiri. Okey, yang tu yang kita boleh gunakan untuk selesaikan. Untuk selesaikan jawapan yang berikutnya ni. Soalan yang berikutnya. Huraikan gerakan kereta sorong itu. Okey, kereta sorong itu bergerak ke kiri. Kereta sorong bergerak ke kiri. Dengan daya yang dikenakan sebanyak 25.7 Newton. Ya, bergerak ke kiri. Kiri dengan daya 25.7 Newton. So kat sini tak cerita lah negatif tu. Sebab negatif tu adalah merujuk kepada arah gerakan dia. Okey, ada soalan sebelum kita pergi soalan yang kedua. Soalan kedua, dua soalan je lah kita bincang. Cikgu, jawapan dia nak letak negatif ke tak? Okey, masa kita kira yang daya paduan, kira daya paduan letak negatif. Okey? Tapi untuk yang B, kita cerita dia bergerak ke kiri dengan daya 25.7. Tak perlu letak negatif dah. Oh, bila kita mention ke kiri tu lah. Kita dah mention ke kiri, maksudnya dia negatif lah. Okey. Terima kasih. Cikgu, Ya. kalau kita tak lukis boleh ke? Maksudnya kita terus kira je. Tak lukis, terus kira. Kalau soalan kat sini dia minta leraikan daya. Kereta lukis ni untuk kita dapatkan gambaran. Kereta lukis ni untuk kita nampakkan gambaran dia. Apa sebenarnya daya-daya yang bertindaklah dalam rajah yang diberikan. Kalau dah expert tak ada masalah. Okey, terima kasih cikgu. Ya, sama. Cikgu. Ya. Kalau saya tulis bergerak ke hadapan, boleh ke cikgu? Bergerak ke hadapan. Hmm. Oh, bergerak ke hadapan. Memanglah bila kita tolak dia bergerak ke hadapan kan. Kalau bila kita tolak kan.
Sebaiknya kita tengok kepada situasi soalan lah. Soalan tu ke kiri, kita guna kat kiri, kanan, atas, bawah tu je. Okey cikgu. Okey. Okey, kita jawab soalan nombor 2. Okey, menunjukkan sebuah bongkah kayu yang menggelongsor menuruni satah condong dengan laju seragam. Okey, kata kunci kat sini laju seragam. Okey, apabila laju seragam ni maksudnya daya bersih adalah sifar. Daya bersih adalah samaan dengan sifar. Daya bersih samaan dengan sifar ni maksudnya apa? Kalau ada daya ke kiri dengan ke kanan nilai dia sama. Ke kiri dengan ke kanan nilai dia sama. Itu perkara penting lah yang kena ingat kalau melibatkan kepada laju seragam. Ini dia punya fakta yang kena ingat. Okey, A. Lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi bongkah kayu. Gunakan simbol W untuk berat bongkah, R untuk tindak balas dan FR sebagai daya bersih. Okey, so kat sini kita nak buat lakaran lah. Lakar gambar jasad bebas. Okey. So saya akan guna kat sini terus. Okey, macam apakah daya yang ada? Apakah daya yang ada dulu? Pertama mesti berat lah. Berat mesti sentiasa menunjuk arah ke bawah. Apa pun berat, awak ambil pembaris, letakkan dia plus 90 darjah, dia mesti ke bawah. Itu adalah berat. Okey, ini adalah berat dia. Okey, ini berat. Okey, kemudian dia punya tindak R. R adalah yang berserenjang dengan satah. Okay, R kita lukis berserenjang dengan satah. Okey, berserenjang dengan satah lah. Berserenjang satah. R mesti berserenjang dengan satah. Dan yang satu lagi dia punya adalah FR. FR ni daya geseran. Daya geseran sekarang ni dia menuruni, dia turun. Dia turun. Jadi dia menentang ke atas lah. Dia selari dengan permuka satah. Okey, ni daya geseran. Okey, ni kalau lakaran punya jasad bebas yang kita dapat lah. Okey. So saya keluarkan untuk lihat select. Lihat. Kenapa lihat? Dah lihat Abi. Habis habis kau sebelum dia akan dapat bentuk yang macam ni lah jasad bebas dia. habis Lakaran untuk jasad bebas yang dapat. Okey. lagi lihat tu. Ataupun boleh terus lukis dekat atas dia punya lukisan lah untuk gambarkan bentuk-bentuk ataupun arah-arah daya yang kita dapat. Okay, soalan minta diberikan berat bongkah ialah 17 Newton dengan meneraikan bongkah W kepada dua komponen berserenjang, tentukan R dan juga FR. Okey, kita kena leraikan yang ni lah. Lerai ni kita leraikan yang mana? Kita leraikan yang W. Draw. Kita akan tunjukkan macam mana kita buat hari tu untuk dapatkan kenapa kita leraikan W kan. Cuba tu. Ya. Kalau W tu sengit sikit boleh ke? Dia tak boleh sangat, dia kena yang base asasnya dia mesti ke bawah. Oh.
Tu base asas lukisan dia mesti ke bawah. Okay go. Ya. Bukan dia. Ya tampak ya. Okey. Tak apa dah, tinggal yang tu. Okey, sebab yang macam ni kan. Sebab FR ni FR adalah yang berada pada paksi X. R adalah yang berada pada paksi Y. So kat sini, sebab tu kita leraikan W kan. Kita leraikan W kepada komponen, dua komponen tu. Jadi kita cuba buat. Okey, ada WY dan juga kita ada WX lah. Okey, kalau kita sekarang ni kita nak minta cari R. Soalan minta cari R dan juga kira FR. Okey, jadi nak dapatkan R kita kena kira WY. Kira WY. Sekejap ada panggilan. Hello, Assalamualaikum. Ya. Siapa B? Siapa B? Oh, iyalah. Siapa B? Siapa? Kenapa? Kenapa? Oh, Kenapa dia cakap? iyalah. Tak ada apa. Ya. Belum. Tu siapa B? Okey, sambungan sikit. Mana pen? Okey. Ada gangguan sikit. Okey. So kat sini kita nak kalau kita nak dapatkan R, kita cari WY. Sebab R dengan WY ni dia bertentangan dan nilai dia sama sebab kata kuncinya kat sini hal lajunya seragam. Okey, apabila hal laju seragam, daya ke atas dengan daya ke bawah sama, daya ke kiri dan juga daya ke kanan juga adalah sama. Okey, dengar ke tak Dengar kan? Okey. Jadi W adalah 17 Newton. Okey. So berapa sudut? Sudut ni kat mana? 35 ni sudut ni kat mana? Okey, buat macam ni. Sudut 35 ni bersebelahan dengan Y kan 35. Betul tak? Betul Betul, cikgu. cikgu. Nak guna sudut bersebelahan dengan Y ke kita nak guna sudut bersebelahan dengan X? Y. Nak guna bersebelahan dengan Y. Okey, kalau nak guna sekarang ni semua nak guna yang bersebelahan dengan Y? Okey saya akan selesaikan nilai theta yang bersebelahan dengan Y. Boleh? Okey, jadi saya akan kira WY saya adalah sama dengan W cos theta. Okey, sebab apa cos pula? Sebab sudut yang kita nak guna sekarang ni berada di sebelah Y. Okey, jadi WY adalah sama dengan sama dengan 17 cos 35. So berapa? 9.75 Newton. 9.75 Newton. Okey, dan kita kira pula WX. WX adalah W sin theta. So sama dengan 17 sin 35. Dengan dah tekan kalkulator? Tolong berikan jawapan. 13.9 Newton. 13.9
Newton. Okey, dan kita tahu bahawa nilai WY adalah sama dengan R. Nilai dia sama, yang berbeza dia punya arah sahaja. Okey, oleh sebab itu R adalah sama dengan 9.75 Newton dan WX adalah sama dengan nilai bagi FR. Nilainya adalah 13.9 Newton. Okay, nilai dia sama, cuma arah sahaja yang berbeza. Okey. Ada apa-apa soalan? Cikgu. Ya. Bukan ke 17.35 sama dengan 13.93. 13.93, okey. Dia terbalik. WY dengan WX tu. WY dengan WX terbalik. Nilai dia. Nilai dia terbalik. Okey, macam ni. WY, okey sekarang ni sebab saya menggunakan sudut 35. Sudut 35 ni berada dekat Y. Okey. Secara matematik kalau sin theta adalah sama dengan opposite kan? Opposite per hypotenuse, betul tak? Betul. Okey, theta yang saya nak guna sekarang ni adalah 35. So, okey, sin 35 adalah sama dengan apa yang bertentangan dengan 35. Yang bertentangan dengan 35 adalah WX. Okey, yang bertentangan dengan sudut 35 ni adalah WX. Hypotenuse-nya mana? Hypotenuse-nya adalah W. Okey, so sebab itu kita dapat WX adalah sama dengan kita gunakan sin 35 darjah. Okey. So W cos theta 17 cos 35 macam mana ni? Jadi 17 sin 35. Awak tekan tadi 17 sin 35 dapat 13.9 ke macam mana? Dapat 9.75. W sin. WX kan cikgu? WX sama dengan W sin 35 kan? 17 sin 35 kan? Sama dengan 9.75. Okey, so terbaliklah jawapan ni. Cuba yang lain kita sama ke? Dapat macam Najis juga cikgu. Dapat macam mana? Ya, saya rasa Iman salah kira cikgu. Salah kira, dia tertukar step ke atas. Okey. So saya padam lah kat sini. Okey, saya padam. Yang mana yang kat atas? Yang ni je kan? Salah kan? WX dengan WY tu dia terbalik. Okey, jawapan je yang terbalik kan? Step tu dah sama kan? Step tu betul. Step tu betul. Jawapan je yang salah. Okey. Draw. Okey, jawapan yang betul. Yang atasnya adalah 13.9. Yang bawah adalah 9. Tak ingat dah saya berapa? Atas 13.9. 0.75. 75. Okey, so WY sama dengan R. So nilainya adalah 13.9. FR adalah 9.75. Okey, macam tu. Saya tak ada kalkulator so saya mengharapkan awak je. Baru ngira ni. Skema pun saya tak ada. Betul lah skema saya kat ni. InsyaAllah. Okey. Kalau tak ada kita stop dulu sampai sini boleh? Boleh cikgu. Okey. Ada apa-apa persoalan boleh saja PM saya lah tanya.